أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi keafiatan, kesihatan, kelapangan kepada kita untuk sama-sama kita bertemu, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam keadaan kehidupan di akhir zaman yang penuh dengan ujian, cubaan, ujian dari segi keduniaan, kesibukan, kebimbangan manusia mengenai kehidupannya di dunia menyebabkan ramai di kalangan manusia, di kalangan orang Islam sendiri yang terpedaya, terpengaruh dengan kesenangan, dengan kemewahan yang dikejarkan menyebabkan mereka jauh daripada syariat jalan agama yang telah ditunjuki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan begitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik dan hidayah untuk kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha untuk kita menyempurnakan agama dinul Islam, menjadi seorang muslimun kamilun Islam yang sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi atas dasar itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita sentiasalah kita menuntut ilmu. Walau apa cara sekalipun, walau di mana jua pun kita dituntut untuk menimba ilmu sebanyak yang mungkin untuk membawa dalam kehidupan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi suasana menyambut Aidilfitri. Jadi suasana masih hebat. Rumah terbuka, masjid terbuka, pejabat terbuka, segala-gala terbuka. Jadi puasa sebulan, raya pun sebulan. Sibuk. Hari ni jalan jam lagi. Hari Sabtu, hari Minggu, akhir-akhir Syawal lagi hebat sambutan Aidilfitri. Sedangkan Aidilfitri yang kita sepatutnya raikan hanya satu hari saja. Selepas daripada satu Syawal, maka kita dituntut disunatkan berpuasa selama 6 hari seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian dia memperturutkan akan Ramadan tadi akan 6 hari daripada bulan Syawal. Jadi ganjaran Allah Ta'ala bagi kepada dia kasiyamid dahri, seumpama dia berpuasa selama sebulan. Jadi di situ Nabi SAW bersabda, dan mafhum daripada hadis Nabi menghendaki segera. Summa ni setengah daripada huruf ataf yang nakkan segera, maknanya selesai daripada puasa Ramadan terus puasa sunat. Tengok. Jadi kalau begitu hanya satu hari
yang sepatutnya kita raikan, kita rayakan, tetapi menjadi kebiasaan, menjadi adat bagi kita di Malaysia khususnya. Sebulan Syawal kita raikan sebagai Aidilfitri. Jadi raya tiap-tiap hari, ya. Yang telajak sebulan pun ada. Masuk Zulkaidah buat lagi rumah terbuka hari raya Aidilfitri. Tak sempat nak tengok kalender, telajak dah bulan Syawal habis, sambut Aidilfitri lagi. Tu suasana hari ni. Jadi mudah-mudahan apa saja amalan pekerjaan yang kita lakukan diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ia menyalahi syariat yang ditunjuk oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat, malam ni saya ingat kita sambung terus kitab kita Daqaiqul Akhbar, menceritakan mengenai perkara-perkara ghaib. Jadi kita sambung sedikit kitab, kemudian saya nak sentuh sedikit insya-Allah jika ada kesempatan mengenai persoalan. Selesai daripada bulan Ramadan ni ada beberapa persoalan yang biasa timbul yang menjadi kemusykilan kebanyakan daripada sahabat-sahabat kita, iaitu mengenai puasa sunat dan juga fidyah. Dua perkara ni yang bersangkut paut dengan bulan Ramadan dulu. Jadi insya-Allah ada kesempatan, kalau sempat nanti kita sentuh sikit yang bersangkut paut dengan bulan Ramadan dulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi muka surat 20 yang ada kitab. Muka surat 20. Cuba kita tengok muka surat 20 mengenai al-babus samina asyara fi zikril kiramil katibin. Jadi bab yang ke-18, qala al-musannifu rahimallahu taala. Bermula bab yang ke-18 pada menyatakan kiraman katibina. Jadi masuk dah kitab kita membicarakan mengenai kiraman katibin, iaitu dua malaikat yang menjadi pencatat segala amalan-amalan manusia. Diriwayatkan bahawasanya tiap-tiap manusia itu sertanya dua malaikat. Salah seorang daripada kanannya menyurat akan amal kebajikan daripada tiada saksi yang lainnya. Jadi dua malaikat yang bisa kita dengar, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi ada sebut perkataan kalimah kiraman katibin. Siapa dia malaikat kiraman katibin ni? Jadi malaikat kiraman katibin ni dikata dua malaikat. Dua malaikat, salah seorang. Jadi salah satu malaikat tadi daripada kanannya, kanan tiap-tiap manusia. Maknanya setiap manusia mesti ada dua malaikat ni. Dua malaikat ni mesti ada pada setiap manusia. Sedangkan malaikat ni ramai. Malaikat ni ramai. Ini nak sebut malaikat yang menjaga segala amalan kita, maka dia akan catat. Jadi pada kanannya menyurat akan amal kebajikan daripada tiada saksi yang lainnya. Dan yang kedua, daripada kirinya menyurat akan amal yang jahat. Jadi yang kanan mencatat amal kebajikan daripada tiada saksi yang lain. Jadi tak perlu saksi. Jadi apabila lihat kebajikan, kebaikan, kebaktian yang dilakukan oleh manusia tadi, maka malaikat tadi terus catat. Dia tak tunggu dah. Nak tunggu saksi ke nak catat amal, tidak. Dia buat kebajikan terus dapat ganjaran kebajikan. Ini malaikat di sebelah kanan kita. Dan yang kedua, daripada kirinya menyurat akan amal yang jahat. Dan tiada menyurat akan dia melainkan dengan saksi taulannya, taulan malaikat. Dua keadaan berbeza. Kita ni, Allah Ta'ala bagi kemudahan pada kita, panca indera kita, mata kita, tangan, kaki. Jadi ada manusia dia guna panca indera tadi untuk buat kebaikan.
Segala-gala kebaikan, mata boleh tengok Al-Quran, mata dia boleh tengok muka orang soleh, mata dia kalau tengok masjid dapat pahala ibadah, kalau tengok muka mak ayah dengan perasaan rahmah, Allah Ta'ala bagi pahala haji dan umrah. Maknanya mata kita mudah untuk melihat ataupun kita jadikan mata kita sumber kebajikan. Jadi mata dia boleh buat pahala banyak. Begitu juga tangan dia boleh buat kebajikan. Tangan inilah hulur bantuan, tangan inilah menyambut menyambut ataupun menolong orang-orang yang memerlukan. Tangan inilah berkhidmat, tangan inilah mengalih sesuatu yang menyakiti orang di tengah jalan. Jadi tangan ni macam-macam kebajikan yang dilakukan. Jadi apabila kebajikan yang dilakukan tadi, peranan malaikat di sebelah kanan dia akan terus catat kebajikan. Dia tak ada nama syarat dah. Nak catat pahala atau tidak ni, terus catat kebajikan tadi. Adapun malaikat di sebelah kiri, maka dia akan catat kejahatan, dia akan menunggu. Dia tiada menyurat akan kejahatan melainkan dengan saksi taulannya taulan malaikat. Jadi begitu juga. Kadang-kadang dengan mata yang sama kita lihat kejahatan, melihat perkara-perkara maksiat, melihat perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat aurat-aurat orang-orang yang tidak dibenarkan. Bukan kata perempuan, laki-laki sama laki-laki pun la yanzuru rajul ila aurati rajul. Jangan memandang seorang laki-laki kepada aurat laki-laki. Bayangkan, kita laki-laki, aurat laki-laki baina surah wa rukbah, antara pusat sampai lutut, walau adik-beradik sekalipun tidak dibenarkan kita lihat, pusat sampai lutut. Jadi apa lagi yang bukan mahram, perempuan yang lain jantina dengan kita, yang bukan ahli keluarga kita. Jadi sama-sama laki-laki pun sudah ditegah, apa lagi yang bukan mahram. Jadi kalau lihat juga, maka kita melakukan kesalahan dari segi mata kita. Pada sudut mata kita telah melakukan satu kesalahan. Jadi kesalahan tadi bagaimana ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat kejahatan tadi. Tangan dia gunakan tangan dia untuk melakukan kemaksiatan, kaki dia melangkah tempat maksiat. Jadi mudah nak buat kejahatan tadi, mudah. Peluang dan ruang sentiasa ada. Tinggal lagi iman kita. Iman ni macam brek. Nampak tak? Iman kita ni macam brek. Kalau iman kita kuat, brek kita akan mencengkam. Kenderaan kita kalau laju pun dan kita brek, insya-Allah selamat. Kita tidak akan tempuh, kita tidak akan langgar apa saja di hadapan kita kerana brek kita cengkam, brek kita makan. Jadi begitulah iman. Kalau iman kita kuat, walaupun peluang buat maksiat depan mata kita, kita mampu, kita ada tenaga, ada harta nak buat maksiat tadi, tetapi disebabkan iman kita kuat, maka kita akan lari, kita akan elakkan. Nampak tak? Bukan setakat kita elak daripada buat maksiat, malah kita boleh mencegah orang lain daripada buat maksiat. Dengan sebab iman kita yang kuat, yang mantap tadi. Itu maka Nabi kata iman ni yazid wa yanqus. Iman ni bertambah dan juga berkurangan. Bertambah iman dengan taat. Cuba kita tengok suasana bulan Ramadan dulu. Suasana bulan Ramadan, kita duduk dalam madrasah Ramadan, kita kuat buat amal ibadat. Terasa suasana dia. Sekarang ni habis bulan Ramadan, masuk Syawal, nak sembahyang pun berasa lemah. Nak berjemaah pun berasa lemah. Nak bangun tahajud berasa lemah. Nak baca Quran berasa malas. Nak pegang biji tasbih berasa letih. Jadi lemah belaka. Lemah segala-gala. Bulan Ramadan mudah. Sembahyang berjemaah, yang malas tengok masa waktu tengok orang ramai pergi masjid, kita pun jadi rajin. Jadi iman kita meningkat. Kerana apa? Suasana membentuk iman kita. Jadi boleh iman kita meningkat dengan sebab amal taat, dan juga iman kita lemah dengan sebab maksiat yang dilakukan. Jadi apabila begitu, kalaulah satu orang yang iman dia kuat tadi, walaupun dia ni berkesempatan mampu nak buat maksiat tadi, dengan sebab iman dia yang kuat, dia akan tepis, dia akan elak, kerana iman dia menyelamatkan dia. Jadi kalau begitu, dia akan terselamat daripada buat dosa tadi.
Dan tiada menyurat. Jadi malaikat yang mencatat amal sebelah kiri tadi, apabila satu orang hamba Allah buat kejahatan, dia tiada menyurat melainkan dengan saksi taulannya. Maka jika duduk, ia adalah yang satunya di kanan dan yang satu lagi di kirinya. Jadi malaikat di sebelah kiri tadi, kalau dan satu orang tadi dia buat maksiat, maka dia tak boleh catat lagi. Dia tidak lagi catat dosa yang dilakukan oleh manusia tadi. Adapun kanan, kalau buat kebaikan terus dia catat pahala, yang kiri belum lagi, ditunggu lagi. Maka jika berjalan, ia adalah yang satu di belakangnya dan yang satunya di hadapannya. Dalam keadaan kita berjalan pula, malaikat tadi bersama-sama kita, satu di belakang dan satu di hadapan. Ni keadaan malaikat. Jadi malaikat ni sentiasa memelihara, sentiasa menjaga manusia yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dia menjadi pengiring kita, dia menjadi escort kita. Di mana saja kita berada, malaikat akan menemani kita. Jadi apabila berjalan, di hadapan dan di belakang. Maka jika ia tidur, yang satunya atas kepalanya dan yang satunya bawah kakinya, hamba Allah, manusia tadi. Jadi apabila kita tidur, kita ni manusia mesti tidur, nampak tak? Tidur ni satu keperluan, satu juzuk daripada kehidupan kita ialah tidur an-naum. Jadi Allah Ta'ala jadikan waktu-waktu tertentu untuk kita berehat, malam untuk kita tidur. Kita ni bukan malaikat, malaikat la syurba wala nauma lahum. Malaikat tak makan dan tak tidur. Jadi kita manusia ni, kita letih seharian, kita tidur. Letih, kita bekerja seharian, kita berehat, kita tidur. Jadi apabila tidur, malaikat tetap bersama kita, iaitu di hadapan. Bila kita tidur, satunya di kepala dan satu lagi di bawah kakinya manusia. Tu kadang-kadang kalau kita tidur, banyak semut di atas kapet, di atas tilam ni semut ada, tetapi jarang-jarang semut dia masuk dalam telinga kita. Kerana apa? Kerana ada malaikat yang jaga. Mungkin malaikat usir dia, halau dia, malaikat tegah, jadi dia tak masuk. Padahal bila-bila masa dia boleh masuk dalam telinga kita. Ni ada malaikat yang jaga kita di kaki dan juga di kepala kita. Dan pada riwayat yang lain, 5 malaikat dengan malam dan 2 malaikat dengan siang. Dan 1 malaikat tiada menceraikan dia pada satu waktu. Dan ada juga 1 malaikat tiada menceraikan dia seorang pada satu waktu daripada apa waktu. Ada juga malaikat yang sentiasa bersama kita, berkekalan, dawam. Dia tidak akan bercerai, tidak akan berpisah sekali-kali dengan kehidupan kita. Malaikat jaga kita. Malaikat Allah Ta'ala ni ramai, nampak tak? Gagah tak gagah, hebat tak hebat malaikat ni. Zaman Nabi Lut dulu, Allah Ta'ala gunakan 1 malaikat je nak binasakan kaum Lut, yang mana mereka melakukan homoseks. Jadi mereka ni berzina sama-sama jenis, laki-laki sama laki-laki. Jadi Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala hantar 1 malaikat, yang malaikat ni ada sayap-sayap. Jadi dia guna hujung sayap nak tunjuk hebat tak hebat, gagah tak gagah malaikat ni. Tu ramai malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi malaikat ni akan bersama-sama kita. Dia akan bersama-sama kita, dia tidak berpisah, tidak bercerai. Ini mengikut setengah riwayat, ada bersama-sama kita pada satu waktu daripada apa waktu sekalipun. Dan demikian itu firmanullah Ta'ala sabit. Jadi dia berdalilkan ada firman Allah Ta'ala, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Baginya Allah beberapa malaikat yang memeliharakan dia antara hadapannya hadapan seorang dan belakangnya belakang seorang. Ni dalil. Dalil menunjukkan bahawasanya tiap-tiap kita ni ada malaikat. Dia begitu juga dengan syaitan. Tiap-tiap kita ni, ma min abdin illa walahu syaitanin. Tidak adalah hamba ni melainkan bagi dia ada syaitan masing-masing. Syaitan yang menyesatkan manusia, dia sentiasa ada berdamping dengan kita. Tu maka apabila kita nak keluar daripada rumah, syaitan dan malaikat ditunggu. Mengikut setengah riwayat, syaitan dan malaikat tunggu di luar pintu tadi.
Kalaulah kita keluar dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, baca dengan elok, doa keluar rumah, insya-Allah kita akan keluar bersama malaikat. Bila keluar dengan malaikat akan pimpin jalan kebaikan. Dia tahu ni masjid, ni masuk waktu semayang, ni kamu jaga agama kamu. Jadi malaikat akan pimpin, tunjuk kita pada tempat kebenaran. Tapi kalau kita tak baca doa, pakai keluar, ikut dan dia nak keluar, bismillah pun tak baca, doa pun tak baca, start kereta pun tak baca bismillah, dia kata tak apa, biasa tak baca sampai. Biasa tak baca bismillah sampai, tak ada masalah. Ni masalah dia, dia akan keluar tadi, syaitan akan bersama-sama dia. Syaitan akan keluar bersama-sama dia. Bila syaitan bersama-sama kita, tak nampak masjid, tak nampak. Hayya 'alas solah, dia pergi pasar, tak nampak masjid. Nampak tak? Dia pergi masjid, berhenti untuk apa? Untuk kencing, untuk berak. Tu kerja dia. Nampak tak? Untuk ambil air dekat masjid, kemudian keluar. Jadi tak guna masjid untuk tempat ibadah pada dia. Padahal masuk waktu, dia pun tak keuzuran, boleh berhenti, boleh singgah. Ni Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada dia, tak nampak. Tak nampak masjid, tak nampak kebenaran. Tu dia. Bukan setakat tu, setengah tu dia ajak kawan dia pula keluar. Kawan dia elok dah nak masuk masjid. Jom minum dulu. Sempat lagi, nampak tak? Kawan nak masuk masjid, ajak keluar pula minum. Azan dah tu. Tu dia nak menyesatkan orang lain pula. Ni pentingnya kita keluar baca bismillah, minta berlindung daripada syaitan. Setengah dalam kitab disebut apabila kita nak keluar dari masjid, keluar daripada surau, jadi ada syaitan akan berkumpul, berkerumun di rumah-rumah. Di masjid tadi, maka dia akan tunggu berkerumun, dia tunggu siapa yang keluar tadi, dia akan cuba nak goda, nak sesatkan. Apabila kita keluar daripada pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tunggu macam mana madu lebah. Lebah ni apabila ada ibu dia, maka dia akan berkerumun penuh lebah tadi. Dia berkumpul sama dia, berhimpun sama dia, nak tunggu pada ibu lebah tadi. Jadi begitulah keadaan kita apabila kita nak keluar daripada masjid, rumah Allah Ta'ala, maka syaitan berkerumun, tunggu. Dia nak menyesatkan kita. Maka ulama ajar, maka kita nak pakai kasut, kita keluar daripada masjid, Allah maftah li abwaba fadlik. Keluar dengan keluar dengan kaki kiri, kemudian kita nak pakai kasut. Kita nak pakai kasut, sarung kasut kaki apa dulu? Kaki apa dulu sarung? Kiri kanan? Kanan. Kiri. Ada dua dah situ. Ada khilaf dah. Kiri pun ada, kanan pun ada. Macam mana? Ke yang mana dekat dengan kaki kita? Yang mana dekat, sarung dulu. Tu lama aja. Jadi ajar, tengok dalam kitab, setengah ada kitab disebut apabila kita nak pakai kasut, pijak kaki kiri, sarung kaki kanan. Pijak kasut kaki kiri, sarung kaki kanan dulu. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih. Minta doa dah di situ. Ni kasut kita turun nanti pijak. Kaki kiri pijak, dia ada dua kasut kan? Kiri dan kanan. Ada tiga, kalau tiga payah sikit lah. Kasut kita ada dua, kiri dan kanan. Jadi kita pijak yang kiri jangan sarung lagi, yang kanan sarung. Sambil sarung, kita dah keluar kaki kiri dah masjid tadi. Surau keluar kaki kiri, doa Allah maftah li abwaba fadlik. Kalau tak hafal, tulis besar-besar situ. Pengerusi kena mesyuarat ramai lagi tak hafal doa keluar masjid. Tulis besar-besar situ. Kalau bahasa tak pandai baca, buat ada bunyi pula. Baca doa keluar. Supaya bayar kan, dekat NSK ada bayar, thank you. Kita bayar, keluar resit, thank you. Kita keluar doa, baca, keluar daripada masjid. Ikhtiar nak bagi semua pandai baca doa tu. Jadi apabila keluar kasut, kita pijak kaki, pijak kaki kiri, sarung yang kanan dulu. Tu cara pakai kasut. Nampak tak? Ke tak belajar lagi? Tak jumpa sekolah cikgu tak ajar lagi. Kalau tak ajar, dimaafkan lah. Jadi baca doa Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudih. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kau daripada
iblis dan tentera dia. Tu doa tu. Maknanya apabila kita keluar daripada masjid ataupun doa ni boleh baca keluar pada rumah pakai kasut, minta jauh dah daripada iblis dan tentera-tentera dia. Kerana dia tunggu ni luar masjid. Kita elok duduk dalam masjid ni supaya jadi lebay, supaya jadi wali dah amalan kita. Bila keluar masjid, mula mata entah ke mana, telinga entah ke mana, jadi kaki kanan, kaki tangan kita sudah tidak terkawal lagi. Ni syaitan menyesatkan kita. Jadi mujurlah bila malaikat ada bersama kita, mudah-mudahan kita ni selamat dipimpin. Tu maka mengikut setengah riwayat 5 malaikat malam dan 2 malaikat siang, ada 1 malaikat yang tidak menceraikan pada satu waktu daripada apa waktu daripada kehidupan kita, sentiasa ada bersama kita. Jadi kalau malaikat ada bersama kita, selamatlah kita insya-Allah. Jadi ayat tadi dia kata baginya beberapa malaikat yang memeliharakan dia antara hadapannya seorang dan belakangnya, dan dikendaki daripada muakibat, lahu muakibatun. Ayat tadi, malaikat malam dan siang memelihara mereka itu malaikat, dia akan seorang daripada jin dan manusia. Selamat daripada jin dan manusia malaikat tadi. Jadi penting malaikat ni dapat membantu kita daripada gangguan jin dan manusia pula. Dan syaitan, maka 2 malaikat. Syaitan ni memang kerja dia nak menyesat. La'uyannahum ajma'in. Dia minta Allah Ta'ala, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, bagi aku ni tempoh panjang masa aku, minta aku tangguh panjang umur. Jadi Allah Ta'ala izin doa syaitan iblis ni Allah Ta'ala perkenan. Kemudian apabila diizinkan dia panjang umur, dia nak menyesatkan. Qala rabbi fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan kau ya Allah, aku akan menyesatkan manusia sekalian dia nak sesatkan. Siapa yang terlepas? Dia sendiri berjanji nak menyesatkan semua manusia ni. Walaupun bulan Ramadan dulu dia ni Allah Ta'ala belenggu. Wasulsilati syayatin, syaitan ni dibelenggu, diikat, dicampak dalam laut. Tetapi sekarang ni bermaharaja lela, dia bebas seperti sedia kala. Jadi dia akan menyesatkan manusia, dia akan usaha 24 jam dia tak tidur. Syaitan tak tidur. Macam-macam teknik, macam-macam kaifiat dia usaha nak sesatkan manusia. Berapa ramai yang tertewas? Daripada wali-wali sendiri pun kita tengok orang dulu, alim ulama pun ada tertipu daya daripada, ada yang tertewas dengan tipu daya syaitan. Berapa ramai. Jadi kalau begitu kita sentiasa usaha bagaimana nak jauh daripada tipu daya syaitan, dengan persiapkan amal kita, dengan dinding-dinding, dengan bekalan-bekalan yang secukupnya. Jadi syaitan yang akan menyesatkan manusia. Jadi dengan adanya malaikat tadi, dia akan memelihara kita daripada jin, manusia dan syaitan. Maka 2 malaikat menyuruh keduanya akan hasanat dan sayyiat, antara 2 belikatnya, 2 belikat seorang tadi. Dan kolam keduanya itu lidahnya. Malaikat ni pencatat bagaimana? Bagaimana dia nak catat amal kita mengikut setengah riwayat. Kolam keduanya jadi pena. Bagaimana dia nak mencatat amal kita, dah tentu dah. Allah Ta'ala perintah catat amal. Jadi kolam pena untuk dia mencatat amal tadi ialah lidahnya, lidah malaikat. Jadi lidah dia, lidah yang layak bagi malaikat, tak seumpama lidah kita lah yang kita khoyal malaikat ni macam tubuh manusia. Dia bagi zat dia lah, tubuh dia. Maka dia ada lidah, lidah ni lah mencatat amal kita. Dan tempat dakwat keduanya, mulutnya mulut malaikat, dan dakwat keduanya air liurnya malaikat. Jadi dia sentiasa catat amal. Sentiasa catat amal kita berdasarkan kenyataan di sini, iaitu dengan menggunakan lidahnya. Dan keduanya menyurat akan segala amalnya hingga matinya. Mati seorang. Sampai bila amal kita dicatat? Sehingga akhir hayat kita. Kalaulah sebelum mati lagi tersempat lagi buat kebajikan, maka amal tadi akan dicatat lagi. Selagi mana ada hayat di kandung badan, selagi itulah amal kita akan dicatatkan. Dan diriwayat daripada Nabi SAW bahawasanya sebelah kanan itu kepercayaan atas yang sebelah kiri. Maka apabila beramal seorang hamba akan kejahatan dan mengendaki yang sebelah kiri menyurat akan dia akan kejahatan,
berkata baginya yang sebelah kanan. Jadi kalaulah yang sebelah kiri yang dikatakan catit amalan kejahatan ni, yang catit amal kejahatan apabila tengok hamba ni buat satu kejahatan yang melayakkan dia mendapat dosa, jadi sebelah kanan kata, sabar dahulu, sabar. Kamu sabar dulu, tunggu dulu, jangan terus catit kejahatan tadi. Jadi yang kanan ni dia menguasai yang kiri, yang kanan ni power lebih. Yang dia kata tadi, kalau kanan, kalau kita nak buat kebajikan, yang kanan terus catit pahala, terus catit pahala, tidak ada apa-apa gangguan, tidak ada apa-apa bangkangan. Tapi yang di kiri kalau nak catit kejahatan, dia kata sabar dulu, ni yang kanan bagi arahan, tunggu dulu. Maka sabar ia 7 saat 7 jam. Maka jika istighfar ia seorang kalaulah dia bertaubat. Jadi yang kanan buat arahan, kamu tunggu dulu, jangan terus catin amal, bagi peluang kepada dia untuk dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah dalam tempoh 7 saat 7 jam. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dah salah, buat dah dosa, tapi dosa tadi tidak dicatit lagi, dibagi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah selama 7 jam, tak catit lagi. Yang kanan ni on the spot, buat baik terus dapat pahala, yang kiri nanti dulu. Jadi tak lekat lagi dosa lagi. Kejahatan buat dah, tapi dosa tu tak dicatit lagi. Maka jika istighfar, ia akan Allah tiada menyurat, dan jika tiada istighfar akan Allah menyurat akan sayiat yang 1 jua. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kejahatan yang kita lakukan tadi, Allah Ta'ala bagi tempoh untuk kita beristighfar, bertaubat. Kita buat dah kesilapan tadi, mungkin kita dengar teguran daripada saudara kita, mungkin kita dapat nasihat, kita terbaca artikel yang menyuruh kita bertaubat kepada Allah. Maka dengan sebab tu kita pun istighfar, taubat. Jadi tak sempat nak catit dosa tadi. Ni rahmat karim Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sabit pun hanya 1 saja kejahatan, tak jadi 2, tak jadi 10. Tapi kalau kebaikan yang kita buat, Allah Taala gandakan, bergantung kepada ikhlas kita. Daripada sebesar biji tamar, Allah Taala boleh gandakan sebesar gunung Uhud. Ganjaran dia bergantung kepada ikhlas kita, amal yang kita buat tadi. Tu kelebihan Allah Taala, kesian pada hamba dia. Jadi Allah Ta'ala usaha nak ampun dosa kita. Tengok, Allah Ta'ala nak ampun, kita boleh dapat pahala free. Tu maka Nabi kata, siapa yang buat amal kemudian dia ni sakit, dia uzur, mafhum hadis, dia uzur, dia tak boleh teruskan amal dia, maka dia dapat pahala seperti mana yang dia sentiasa beramal semasa sihat dulu. Kita kata kita ni sihat, boleh pergi berjemaah, boleh pergi semayang 5 waktu, boleh baca Quran. Tiba-tiba uzur. Bila uzur, kaki kita ni silap sakit, jadi nak melangkah pun tak boleh, nak pergi masjid pun tak boleh, uzur, pakai semayang di rumah. Kalau sihat, sihat kita pergi masjid. Maka dengan sebab kita tak pergi kerana uzur, pahala yang sempurna seperti mana yang kita pergi dulu masa sihat, Allah Ta'ala teruskan. Tengok, Allah teruskan. Kerana apa? Amal yang kita lakukan itu secara istiqamah. Kita buat amal ke, kita pergi masjid ke, tak, melangkah pun tidak, tetapi Allah Ta'ala Maha Pemurah, Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala Maha Kaya, Allah Ta'ala bagi pahala walaupun tanpa kita buat amal. Tapi amal yang kita dah istiqamah lah. Kalau kita istiqamah, jadi tak rugi. Sakit kita tak rugi, sakit tu Allah Ta'ala ampun dosa, kemudian amal yang kita buat dulu berterusan pahala dia, tak rugi. Ni kita, bekal kita ni, apa amal yang kita lakukan sekarang ni, istiqamah. Kita ni biasa baca Quran, malam hari kita baca Quran, utslul Quran wa buku. Jadi Nabi suruh bacalah Quran dan kamu menangis. Jadi kita baca Quran ni kerana apa? Afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Amal utama, ibadat utama umat aku lah baca Quran. Jadi dia sentiasa baca Quran, pagi baca Yasin, malam dia baca surah Waqiah, tiap-tiap hari baca 1 juz ke. Tiba-tiba uzur. Uzur mana? Tangan okey, kaki okey, lidah tu uzur. Pasal apa uzur? Silap minum air panas, air menggelegak. Jadi air itu panas minum jadi melepuh.
lidah dia tu tercedera nak baca Quran tak boleh, baca Fatihah pun tak boleh. Jadi cuti 3 hari. 3 hari tak boleh baca Quran. Allah Ta'ala bagi pahala berterusan macam mana dibaca tiap-tiap hari. Tengok. Syarat kena baca Quran tiap-tiap hari lah, istiqamah. Kalau seminggu sekali, tak jadi, nampak tak? Seminggu sekali baca Quran, kemudian cuti pula, silap uzur mulut, lidah dia tercedera, pakai 3 minggu cuti, tak ada apa-apa lah. Nampak tak? Tu Allah Ta'ala Maha Pemurah, sentiasa bagi amal. Sekarang ni kita lihat apa amal yang aku buat istiqamah. Baca Quran ke, berzikir ke. Kalau uzur, apa amal yang kita lakukan dulu, Allah Ta'ala teruskan pahala dia. Jadi yang ni Allah Ta'ala kesian lagi, yang buat jahat Allah Ta'ala tak catat lagi. Tegah malaikat ni catat bagi tempoh dia bertaubat. Maka apabila mati seorang hamba itu dan dihantarkan di dalam kuburnya, berkata dua malaikat itu, "Hei Tuhanku, telah mewakil engkau akan kami dengan hamba engkau, kami menyurat akan amalnya hamba." Apabila mati pula, mana malaikat tadi pergi? Malaikat kiraman katibin tadi, tugasan dia Allah Ta'ala perintah kamu catat amal manusia ni sampai mati dia. Tiba-tiba mati dah, mana nak pergi? Dan sungguhnya ia sudah mati, maka izin olehmu bagi kami naik ke langit. Jadi malaikat ni minta Allah Ta'ala, tugasan kami dah selesai dah. Tugas kami dah selesai, catat amal si Fulan bin Sufulan ni. Jadi kami nak naik ke langit dah. Selesai dah tugas di dunia ni. Maka firman Allah Ta'ala, bermula langit itu penuh di dalamnya, di dalam langit daripada malaikat yang tasbih mereka itu akan daku. Jadi kamu nak naik langit, langit ni ramai dah malaikat, penuh dah. Penuh dah malaikat di langit sana bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu nak tambah lagi naik langit. Jadi kalau begitu, mati manusia ni malaikat kiraman katibin naik ke langit. Mati manusia naik malaikat ke langit. Jadi Allah Ta'ala begitu penuh. Maka kembali kedua kamu, maka mengucap tasbih kedua kamu akan daku atas kubur hambaku itu, dan takbir kedua kamu dan tahlil oleh kedua kamu, dan surah dan surat oleh kedua kamu akan demikian itu, demikian tasbih, demikian takbir, demikian tahlil yang Allah Ta'ala perintah dia berzikir tadi bagi hambaku itu hingga aku bangkit dia akan seorang daripada kuburnya. Jadi Allah Ta'ala perintah, sedangkan malaikat tadi minta, "Ya Allah, tugas aku dah selesai ni, aku nak naik ke langit lah ya Allah." Tidak, langit penuh dah, malaikat bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah Ta'ala apa saja yang ada di langit dan juga di bumi. Semua bertasbih makhluk Allah. Tiba-tiba kamu nak naik lagi ke langit, kamu pergi balik kubur. Kubur yang mana orang yang kamu, hamba yang kamu jaga tadi, di situ kamu tasbih atas kubur dia. Jadi kita tak nampak ni malaikat ni nur. Jismun latifun. Zat yang halus, yang seni yang kita tak nampak, maka dia ni duduk balik atas kubur, dia pun tasbih subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan Allah Ta'ala perintah pahala tadi kamu hadiahkan kepada si mati tadi. Tengok, malaikat khidmat lagi kepada kita. Bagaimana keadaan kita ni? Kita nak buat amal 24 jam. Tengok kelemahan kita ni. Bukan kita ni nabi, bukan kita ni ulama, bukan orang-orang soleh sepung dulu-dulu. Jadi kita makin jauh, semakin jauh daripada sunnah Nabi. Jadi kalau begitu kita nak buat amal 24 jam, kita tak mampu. Maka sekali-sekali kita buat dosa. Bila buat dosa ni, Allah Ta'ala ampun lagi dosa kita. Dengan ambil wuduk, dengan melangkah ke masjid, dengan sedekah, kita semayang, Allah ampun dosa. Kemudian apabila masuk dalam kubur, Allah Ta'ala perintah malaikat khidmat pula untuk kita. Buat amal, berzikir, tasbih, takbir, tahlil. Pahala tadi sampaikan kepada si mati yang berada dalam kubur itu. Tengok Allah Ta'ala kesian pada kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keadaan Allah Ta'ala bagi kepada kita dengan bermacam-macam nikmat. Ada tak kita menggunakan sebaik mungkin untuk menjunjung perintah Allah ataupun kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala?
Jadi apabila begitu, takbir kedua kamu ni Allah Ta'ala perintah malaikat dan tahlil oleh kedua kamu dan surat oleh kedua kamu, akan demikian itu bagi hamba-Ku itu hingga aku bangkit akan dia daripada kuburnya. Wa qala Allah Ta'ala kiraman katibin, dan menamai akan kedua malaikat kiraman katibin kerana mereka itu apabila menyurat mereka itu akan amal yang baik, naiklah mereka itu dengan dia dengan amal ke langit. Jadi begitu lebih kurang kisah mengenai bagaimana daripada penciptaan Allah Ta'ala jadikan kiraman katibin, kemudian tugas dia bersama kita dan beberapa malaikat yang bersama kita sepanjang hayat kita ataupun sepanjang kehidupan kita, ada malaikat-malaikat yang mengiri kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, pengajaran daripada riwayat tadi, maka kita ni tidak sunyi daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita nak balas jasa malaikat khidmat kepada kita? Dialah yang menurunkan hujan. Allah Ta'ala perintahkan mereka menjaga air hujan, menjaga rezeki kita. Mereka lah yang membantu kita banyak urusan. Sampai Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia beritahu, kalaulah kita nak makan, maka kita makanlah sebiji kuih ke, kita minum air ke, makan laksa ke, nampak tak? Jadi suasana Syawal ni, rumah terbuka ni, sampai nama tukar dah. Bakso ke, soto ke, laksa, tukar habis dah. Nampak tak? Bakso ke, laksa ke, tukar. Soto ke, bakso ke, tukar dah. Nama jadi tertukar. Jamuan tu hebat sangat. Jadi kalau begitu, kalau kita makan sesuatu tadi masuk dalam mulut kita, bila masuk dalam mulut, maka siapa yang menarik makanan tadi? Siapa yang menarik? Siapa yang melakukan proses penghadaman tadi? Jadi menurut Imam Ghazali, di sinilah tugas malaikat. Kita hanya kunyah seolah-olah menggerakkan, menarik makanan tadi masuk dalam rongga kita, malaikat-malaikat. Jadi mereka telah banyak berkhidmat kepada kita. Jadi kalau begitu kita sama-samalah kita khidmat kembali kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudahkan urusan mereka. Sentiasalah kita buat kebajikan, buat kebaikan supaya malaikat suka, gembira dengan amal kita. Mudah-mudahan diberkati, dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum tu saya nak sebut sikit mengenai puasa Syawal ni lah. Jadi banyak kita pun terima banyak soalan dan banyak pertanyaan mengenai puasa Syawal. Jadi disebut hadis tadi, jadi puasa Syawal ni bulan Syawal. Kita ada puasa ni, puasa tahunan, ada puasa bulanan, ada puasa mingguan. Puasa tahunan ni umpama puasa apa tahunan? Puasa sunat Arafah. Hanya setahun sekali Arafah, 9 Zulhijjah. Bagi mereka yang tidak nusuk, tidak ada urusan haji, maka disunatkan dia berpuasa. Adapun yang sibuk dengan haji, dia wukuf pada Arafah, dia nak berbuka pun tak apa, tak dituntut berpuasa. Kemudian hari Tasu'ah, hari Tarwiyah, hari 9 Zulhijjah, hari 10 Muharram, hari Ashura, itu puasa sunat yang dituntut setahun sekali. Kemudian ada puasa bulanan. Puasa bulanan ni umpama puasa awal bulan, 1, 2, 3 hari bulan, awal bulan Islam. Kemudian tengah bulan. Di tengah bulan ni umpama 13, 14, 15 hari bulan. Jadi panggil puasa bid, ayyamu bid, hari-hari cerah langit. Jadi bulan ni apabila dia masuk tengah bulan, bulan ni penuh, bulan mengambang, 13, 14, 15. Dipanggil ayyamu bid, hari-hari yang cerah langit. Disunatkan berpuasa. Ni bulanan, tiap-tiap bulan. Ataupun hujung bulan, 28, 29, 27, 28, 29 hari bulan, tiap-tiap bulan disunatkan berpuasa. Kemudian puasa mingguan umpama Isnin dan Khamis. Nabi suka puasa hari Isnin, hari Khamis. Jadi kerana apa? Kerana Nabi suka apabila amal dia dibentangkan sedangkan dia berpuasa. Jadi termasuklah puasa tahunan ni, iaitu puasa dalam bulan Syawal yang Nabi kata 6 hari. Cuma ada masalah-masalah yang timbul ni, bagaimana niat, boleh nak hubung niat ke, nak kena berturut-turut kaifiat. Ni banyak persoalan dia. Jadi saya percaya ada di antara jemaah yang telah selesai puasa sunat ni, kita tak mampu nak puasa setahun penuh, mampu ke? Daripada
1 Muharram sampai 30 Zulhijjah. Setahun penuh kita puasa, mampu ke puasa sepanjang tahun? Di sisi syarak pun diharamkan puasa wusul. Kita nak puasa berterusan, tak boleh. Dia ada hari-hari yang haram. Tapi Allah Ta'ala nak bagi kita pahala setahun penuh. Saya tak mampu nak puasa tiap-tiap tahun, setahun penuh. Masuk sebulan Ramadan. Sebulan Ramadan nak masuk 1 Syawal tu seronok dah. Habis dah puasa kita. Jadi kalau puasa sepanjang tahun, 2 bulan berturut-turut pun kita tak mampu. Jadi berat. Jadi kalau begitu Allah Ta'ala nak bagi pahala sepanjang tahun, cuma tambah 6 hari saja bulan Syawal ni. Bagaimana? Jadi saya percayalah ada di antara jemaah kita, alhamdulillah, yang telah selesai puasa Syawal, alhamdulillah. Dan mungkin juga ada yang dalam proses, dalam perjalanan, mungkin baru 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin dah 5 hari esok nak raya ke, ataupun mungkin ada yang belum start lagi. Ini sebagai beberapa perkara yang kita boleh kongsi bersama lah. Jadi sini ada beberapa persoalan. Jadi puasa sebulan ni Allah Ta'ala nak gandakan apabila tambah 6 hari jadi setahun tadi. Syaratnya bulan Ramadan mesti penuh. Ramadan mesti penuh. Siapa yang bulan Ramadan tak penuh, tak dapat. Dia ada buka puasa 1 hari atau 2 hari. Jadi apabila dia tambah 6 hari, maka tidak sempurna jugalah puasa dia nak dapat ganjaran setahun tadi. Orang yang tiada puasa pada bulan Ramadan, maka tiadalah hasil baginya fadilat yang tersebut. Kata setahun tadi, kalau tak sempurna bulan Ramadan, dia tak dapat. Dan sunat baginya puasa 6 hari daripada bulan Syawal, dan jika tiada puasa ia pada bulan Ramadan sekalipun. Tetapi siapa yang tak puasa bulan Ramadan, tetap dituntut juga puasa Syawal tu. Bagaimana? Tetapi jika luput akan dia Ramadan dengan tiada uzur, maknanya dia ada tinggalkan puasa Ramadan dulu tanpa uzur, tiada ruksah, musafir ataupun dia sakit, tapi dia sengaja buka, sengaja berbuka puasa, janganlah dipuasakannya sunat Syawal hingga dibayar qada Ramadan. Jadi jawapannya, jangan buat sunat Syawal lagi. Kita ada buka puasa bulan Syawal, bulan Ramadan 1 atau 2 hari. Maka kalau ada hari-hari bulan Ramadan kita tidak berpuasa tanpa uzur, maka jangan buat sunat Syawal lagi, melainkan dibayar qada Ramadan. Maknanya kalau kita hutang 3 hari ataupun kita tidak berpuasa 3 hari bulan Ramadan, qada dulu 3 hari itu. Ni yang bagi mereka yang nak buat Syawal ni. Kerana wajib atasnya menyegerakan qada pada ketika itu. Dan jika dikerjakannya juga qada sebulan Ramadan di dalam bulan Syawal, sunat baginya mengqada 6 hari puasa Syawal di dalam bulan Zulkaidah. Jadi 2 masalah. Ataupun satu orang ni sepanjang bulan Ramadan dia tak berpuasa. Sepanjang bulan Ramadan, tiap-tiap pagi Ramadan kena nasi lemak. Tak puasa dia. Sepanjang bulan tak puasa, maka bagaimana nak buat puasa sunat ni Syawal? Jadi sepanjang bulan Syawal dia qada, satu hari raya haram puasa. Jadi sepanjang Syawal dia qada, kemudian sunat pula dia buat puasa 6. Jadi lepas Syawal Zulkaidah. Zulkaidah ni dia buat qada puasa sunat. Nampak tak? Jadi qada Ramadan masuk dalam bulan Syawal. Syawal punya sunat dia qada pula dalam bulan Zulkaidah. Jadi dua-dua dia qada, yang wajib dia qada, yang sunat pun qada juga. Maknanya boleh lagi nak buat sunat tu tapi atas jalan qada. Begitu. Jika seorang puasa qada atau nazar atau lainnya dalam bulan Syawal, ni banyak persoalan. Kalaulah kita puasa qada atau nazar atau lainnya dalam bulan Syawal, adakah hasil baginya puasa sunat Syawal atau tiada? Sekarang ni ada puasa nazar. Lillahi alayya an asuma ghadan. Wajib bagi aku, ni misal lafaz nazar. Wajib atas aku bagi Allah, aku nak puasa esok hari, 1 hari. Contoh, ataupun 3 hari. Sebab lulus periksa anak ke, sebab dia selamat daripada malapetaka ke, sebab dapat naik pangkat ke, itu sebab, macam-macam sebab. Jadi apabila dia berjanji bernazar atau lainnya di dalam bulan Syawal. Jadi bulan Syawal ni, dalam bulan Syawal esok aku nak puasa ni, nazar dia. Adakah hasil baginya puasa sunat Syawal atau tiada? Jadi besok
masih bulan Syawal dan nazar dalam bulan Syawal, jadi tak sunat Syawal tu sekali. Kata Syekh Romli dalam Nihayah, hasil baginya pahala sunat Syawal. Dapat. Jadi dia niatnya nazar. Niat nazar tapi puasa sunat Syawal tu dapat sekali. Kata Syekh Romli. Itu pun jika tiada dikosatnya mengerjakan puasa sunat Syawal itu kemudiannya. Ada syarat. Syarat yang kita buat puasa kifarah ke atau puasa nazar ke puasa qadha ni, nak masuk sekali puasa sunat Syawal, syarat dia jika tiada dikosatkan mengerja puasa sunat Syawal kemudiannya. Maknanya apabila dia, contoh dia nazar 6 hari Syawal. Aku bernazar dalam bulan Syawal aku nak puasa 6 hari kerana dapat naik gaji umpama dia. Jadi nazar ni 6 hari bukan niat sunat Syawal tapi nazar, maka wajib buat. Kalau tinggal nazar kena kifarat pula. Jadi dalam 6 hari nazar tadi dapat tak pahala sunat Syawal? Dia kata dapat dengan syarat jika tidak dikosatkan mengerjakan puasa sunat Syawal kemudiannya, kemudian daripada nazar. Maknanya kalau lepas daripada 6 hari dia buat nazar tadi, hari pertama sama ada berturut-turut ataupun bercerai-cerai mengikut nazar dia. Jadi cukup 6 hari nazar, kemudian ada tak kamu cita-cita nak buat sunat Syawal 6 hari? Saya tak ada cita-cita nak buat sunat Syawal, saya janji, saya bernazar nak buat 6 hari ni saja. Maka dengan 6 hari nazar yang wajib tadi, masuk sekali sunat Syawal. Masuk sekali. Nampak tak? Kerana dia sudah tidak kosat nak buat sunat Syawal. Jadi mukabilnya, kalau siapa bernazar buat puasa selama 6 hari, nazar ni wajib. Kalau dia bernazar bulan Syawal nak puasa 6 hari, kemudian dia kosat, dia bercita-cita lepas daripada puasa 6 ni, 6 yang dinazarkan, maka aku nak buatlah puasa 6 hari untuk sunat Syawal pula. Jadi dia ada cita-cita nak buat. Maka yang kedua ni, apabila dia buat nazar, 6 Syawal tak masuk lagi. Tak dapat lagi. Nampak tak beza dia? Jadi kalau kita qadha, jadi begitu je yang qadha. Siapa yang ada qadha bulan Ramadan 5 hari, 6 hari atau 10 hari, dia qadha, dia tak niat nak buat sunat Syawal, dengan qadha masuk sekali sunat Syawal, jadi sekali. Jadi sekali. Tapi kalau siapa dia buat qadha, kemudian lepas habis qadha baru saya nak buat sunat Syawal, maka dalam masa qadha tadi sunat Syawal tak masuk. Sunat Syawal tak masuk. Tu kata Syekh Romli. Jadi ada khilaf lah. Datu setengah tu dia hubung pula qadha dengan sunat. Bagaimana? Jadi setengah kata tok gurunya ataupun setengah kaul dia kata apabila kita berhubung-hubung niat, maka setengah tu kata boleh, tak ada masalah. Tapi ada juga kaul kata tak boleh. Dia umpama kita buat sembahyang sunat lah. Kalau kita buat sunat duha, waktu pagi hari buat sunat duha, buat di masjid, kita borang ambil wuduk, maka bila buat sunat duha, sunat wuduk pun jadi, kemudian kita buat sunat duha pun jadi, sunat masuk masjid pun jadi. Kerana apa? Semua masuk waktu. Jadi kalau begitu, kalau kita niat berbilang-bilang niat, setengah kaul kata boleh, tak ada masalah. Tapi tadi kalau yang dia tidak niat, kalau semata-mata dia nak buat qadha Syawal, qadha Ramadan, kemudian dia ada cita-cita nak buat sunat, maka masa qadha tadi tak masuk lagi. Itu yang hanya satu niat saja. Kalau dia berbilang-bilang niat, itu masalah lain lah. Jadi hasil sunatnya dengan kita bercerai-cerai lah. Bercerai-cerai maknanya berturut-turut ataupun berselang-selang hari, tetapi yang afdalnya berturut-turut. Hari pertama, hari kedua, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, jadi berterusan. Itu yang afdal. Tetapi kalau ada masyaqqah, darurah, kita boleh selang-selang hari. Jadi setengah orang dicari-cari lebih lagi ganjaran macam saya sebut tadi. Jadi ada puasa awal bulan, tengah bulan. Jadi kalau Isnin, Khamis sunat, maka kalau esok hari Isnin, jadi puasa sunat Isnin. Kemudian besok berapa Syawal dah? Dah berapa Syawal esok? Tak tengok kalender dah. Berapa Syawal esok? Kita puasa, kita raya hari Ahad. Jadi 7, 14, 15. Tak? Kira balik, cek balik. Kalau ikut hari.
Jadi kalau begitu, kalau kena hari tengah bulan, kemudian kena hari Isnin, jadi 2 dah situ. Kemudian niat sunat Syawal, berapa banyak ganjaran kita? Berbilang-bilang jadi. Kerana apa? Masuk waktu dia. Jadi puasa. Jadi kita dituntutlah puasa 6 ni jadi besar lah. Jadi nak jadi amalan orang soleh. Tapi walau bagaimanapun puasa tu tetap sunat. Puasa 6 Syawal tu tetap sunat. Jadi yang mana tak biasa lagi boleh belajar-belajar. Kita rasa kemanisan dan rugilah kalau nak tambah 6 hari ganjaran setahun. Kalau tidak dapat sebulan je. Tambah 6 hari ni setahun. Jadi ganjaran Allah Ta'ala nak bagi peluang pada kita, kita tinggalkan lagi. Jadi kerugian. Tapi puasa tadi tetap hukumnya ialah sunat. Kalau malas tak ada masalah. Kalau malas puasa 6, siang kita pulun, malam kita balun. Tak ada masalah. Pagi pulun, petang balun boleh teruskan. Nampak tak? Dulu masa muda dulu, semua dia bedal. Dah tua ni asyik keluar masuk hospital jadi. Kerana makan gitulah. Jadi dia peluang untuk training balik, untuk latih balik perut kita tadi. Untuk rehat, maka bulan Syawal ni bukan bulan untuk kita terus makan. Allah Ta'ala ada bagi ganjaran pula ni. Belajar, latih pula puasa. Kemudian ada masalah pula. Kita tengah puasa, tiba-tiba ada orang jamu makan. Bagaimana? Sama ada tetamu yang datang atau kita berkunjung rumah dia, kita sedang berpuasa. Tengok, dia panggil talabbus. Man talabbus. Mereka yang terkacau bisawmi tatawu' aw salatih falahu qat'uha. Jadi ada sebut dalam kitab sana Fathul Muin, dia kata barang siapa yang talabbus, yang terkacau bisawmi tatawu'in dengan puasa sunat au salatihi atau sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat duha. Terkacau ada orang panggil. Umpama anak ni mak panggil. Ataupun kita puasa sunat tiba-tiba ada orang jamu makan ni. Falahu qat'uha, maka bagi dia sunat dia berbuka. Boleh putus. Maka dia boleh putuskan. Maknanya putuskan sembahyang sunat, putuskan puasa kita. Kita sedang berpuasa, kawan kita nak datang rumah kita. Bila nak datang rumah, kita ni puasa dah. Dia pun datang rumah kita, bawa siap buah tangan dia. Nampak tak? Bawa buah tangan. Jadi dia bawa buah tangan tadi bukan cadang untuk dia saja makan, dia cadang untuk kita tetap tuan rumah pun makan sekali. Dia tahu kita dulu duduk asrama dengan dia, kita minat char kuih tiaw. Kita minat char kuih tiaw, tiap-tiap malam keluar dengan dia restoran. Maka dia datang rumah kita siang hari kita berpuasa ni. Kita pun tak maklum yang kita ni puasa. Dia datang tetamu, kita nak jamu dia. Bila dia datang, dia bawa char kuih tiaw. Dia tahu dah kita ni minat. Bila sampai rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita pun jemput dia masuk dalam rumah kita. Ni aku bawa ni, favourite kamu ni char kuih tiaw buat main ni. Nampak tak? Char kuih tiaw mamak ni. Minta maaf lah. Aku sukalah, seronok sangat lah kau datang ni. Lama kita tak berjumpa, tak bersapa ni, hari ni bertemu. Alhamdulillah, tapi minta maaf lah untuk makan, aku cuti hari ni, puasa. Tengok ni hukum ni. Terkacau, dia tengah puasa ni, tetamu bawa makanan ni. Jadi ulama kata bagi dia, sunat dia berbuka. Tengok keadaan, kalaulah kita ni berbuka yang mana, kalau kita teruskan puasa tadi menyebabkan tersakiti hati dia. Hati dia kecewa. Kecewa, gundah gulana dia jadi, nampak tak? Bawa jauh-jauh ni hampa aku kalau kamu tak makan ni. Aku tahu dah favourite kamu, aku nak makan sekali, nak tengok engkau makan sekali dengan aku. Ingat nostalgia dulu-dulu. Dia kata. Nampak tak? Jadi apabila begitu, kalau kita minta maaf lah, minta maaf lain kali lah, hari ni aku nak puasa ni, nekat dah hari ni. Jadi kita menyakiti dia. Jadi menyakiti tu haram. Kita kena berbuka. Kita pun muasa luas ni. Ini masalah kita nak yang sunat tapi kadang-kadang menyebabkan tersakiti. Jadi begitu juga kalau kita pergi rumah tetamu, rumah saudara kita. Rumah saudara kita, kita ni datanglah berdua ke ataupun seorang diri. Kita datang, apabila tahu sampai dia tetamu ni, maka jadi isteri dia pun masak. Isteri dia pun masak. Jadi masak, jadi gunakan masa, gunakan tenaga. Jadi masak benda yang basah, kalau kering-kering ni tak apa, kita tangguh. Jadi tengok jugalah makanan yang dia nak hidang pada kita. Kalau yang special, kalau setakat kita datang dia jamu tempeyek, tak apalah, tangguhlah tempeyek tu. Kita datang ni kamu ni puasa tak? Tak puasa. Dia hulur tempeyek ni buka puasa lah. Tempeyek tak terkesan mana kita, nampak tak? Tapi kalau dia bawa mi soto, insya-Allah juga, nampak tak? Boleh kira lagi, boleh tangguh lagi puasa. Kalau tempeyek
Kalau kuih-kuih tat, rumah aku pun ada kuih ni. Tu tengok. Jadi tengok, kita nak keadaan kita nak berbuka pun tengok keadaan lah. Kalau dia dah proses masak-masak, jadi kita ra'i dah. Puasa kita dapat pahala, kita berbuka pun dapat pahala. Nampak tak? Ni akan berlaku lah. Dan suasana jemaah sekalian, kita puasa sunat sama ada di pejabat ataupun di rumah kita, mudah-mudahan kita dapat sempurnakan lah. Yang mana tak sempurna lagi, kita ada tempoh yang panjang lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Tak ada. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kehidupan kita dengan penuh rahmat dan pedoman. Mudah-mudahan kita dapat dipimpin kepada jalan yang sebenar untuk meneruskan kehidupan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.